亲爱的姐妹们，午安！非常感谢神的恩典，我们可以蒙神的保守看顾，进入到4月份第2个礼拜三。让我们用一首诗歌来感谢慈爱的天父，常看顾保守我们。我们唱这首诗歌：慈爱天父，我心真感激你。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bisa berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga yang sudah menjaga, memelihara kita, sudah memasuki hari Rabu yang kedua di bulan April ini. Bapa di surga, hatiku bersyukur. Bapakku, hatiku bersyukur. Bapa surga, hatiku bersyukur. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Bapa surga, hatiku bersyukur. Tuhan Yesus, ku mau besarkan-Mu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Tuhan Yesus, ku mau agungkan-Mu. Roh Kudus menghibur hatiku. Roh Kudus menghibur hatiku. Ku cinta, ku hormat, ku sujud padamu. Roh Kudus menghibur hatiku. 我们一同来看路加福音16章19节到31节. Kita baca Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat 31. Saya bacakan terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin. 有一个财主穿着紫色袍和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个讨饭的名叫拉撒路，浑身盛疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来舔他的疮。后来那讨饭的死了，被天使带去放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了，并且埋葬了。他在阴间受痛苦，举目远远地望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说：“我主亚伯拉罕啊，可怜我吧！打发拉撒路来，用指头尖沾点水，凉凉我的石头，因为我在这火焰里极其痛苦。”亚伯兰说了：“你该回想，你生前享过福，拉撒路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间
有深渊限定，以致人要从这边过到那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：我主啊，即使这样，求你打发拉撒路到我父家去，因为我还有5个弟兄，他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。亚伯拉罕说：他们有摩西和先知的话可以听从。他说：我主亚伯拉罕啊，不是的，若有一个从死里复活的到他们那里去，他们必要悔改。亚伯拉罕说：若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝。Lukas 16 ayat 19 sampai ayat 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia peringati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa. 天父上帝，求你接着这一段圣经，把非常重要的人死后的状况情形向我们启示。Bapa kami di dalam surga, kiranya Engkau bicara kepada kami melalui bagian Alkitab yang kami baca supaya kami mengerti tentang kematian manusia. Dan selanjutnya, Tuhan tolong kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. 亲爱的姐妹们，今年4月份对华人的基督徒来说是一个很特别的一个月份。为什么呢？因为4月5号是华人的清明节
4月7号是耶稣基督的受难节，就是纪念耶稣基督为救赎人类，在十字架上舍身流血，被钉在十字架上。4月9号就是礼拜天，是复活节。所以今天呢，我讲到的信息，我所要讲的主题就是华人基督徒和清明节，以及华人基督徒和复活节。Saudara sekalian, tahun ini bulan April merupakan satu bulan yang istimewa terhadap orang Kristen Chinese. Ya, ini sangat spesial bulan April tahun ini. Mengapa? Karena tanggal 5 April itu adalah hari Cengbeng. Ya, hari Cengbeng. Dan April tanggal 7 adalah Jumat Agung. Jumat Agung, hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib demi menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Dan 9 April, hari Minggu yang baru lalu, adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Maka sore hari ini, tema pemberitaan saya adalah hari Cengbeng bagi orang Kristen Chinese dan hari kebangkitan bagi orang Kristen atau orang Kristen Chinese. 有一个基督徒问一个牧师，他说：“清明节到了，我每年都烧纸钱。那我为了这件事情呢，我觉得很挣扎。我不烧纸钱呢，我的家人亲友说我不孝，应该怎么样呢？”牧师就说，圣经里面告诉我们说，就是在约翰福音第8章第32节，主耶稣说：“你们必晓得真理，真理必叫你们自由。” Saudara, ada seorang Kristen Chinese, dia mengajukan pertanyaan kepada seorang pendeta. Dia bilang, setiap tahun ya, waktu Cengbeng, saya membakar uang kertas. Saya tahu ini nggak boleh, nggak benar. Tapi gimana ya, kalau saya nggak bakar uang kertas, ya untuk orang mati itu, saya dianggap tidak berbakti kepada leluhur, ya, yang sudah mati. Saya dianggap kurang ajar tuh ya, nggak ingat yang orangnya udah. Jadi pendeta memakai Injil Yohanes pasal 8 ayat 32, perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, kamu akan mengerti kebenaran, dan kebenaran itu akan memberikan kebebasan kepada kamu. 那基督徒不烧纸钱不应该被看作是不孝的。那么这样的原因是什么呢？就是因为华人的民间信仰啊，对烧这个纸钱呢，认为有一些这个是有道德的一个责任。Saudara sekalian, orang Kristen tidak seharusnya membakar uang ya, uang kertas, uang-uangan gitu ya. Uang kertas tidak seharusnya ya. Jadi kalau orang Kristen tidak membakar uang kertas untuk orang yang sudah mati, ya, itu dianggap di kalangan orang Tionghoa ya, itu dianggap kurang ajar, nggak berbakti, begitu. Ya, jadi, nah hal ini adalah kepercayaan ya, kepercayaan orang Chinese membakar uang kertas-kertasan ya, uang-uangan. Nah, hal ini apa sebabnya? Karena orang Chinese percaya membakar uang untuk orang yang sudah mati itu ada makna moral. 所以这个烧纸钱呢，是华人民间信仰的宗教有道德的意义在里面。什么道德的意义呢？第一就是
他们认为了烧这个纸钱给死了的人啊，能够买通鬼差呀，这个当差的鬼啊，让已经死去的亲人啊，在黄泉的路上好走，不被为难。第二呢，烧纸钱呢就被认为是孝敬已经死了的亲人，让他们在另外的世界有钱可以用，有钱可以买东西吃。第三呢，华人相信供奉这个祖先的亡灵啊，就期望他们祝福保佑在世的家属。Nah, saudara sekalian, kenapa orang-orang Chinese ini yang bukan Kristen ya, membakar uang-uangan, uang tas untuk orang sudah mati? Jadi ada 3 sebab mereka percaya. Yang pertama, dengan membakar uang itu ya, jadi ini orang baru mati ya, jadi dibakarin uang. Jadi supaya uang itu bisa sogok, menyogok, menyuap setan yang menjaga. Jadi orang Chinese itu percaya bahwa kalau orang sudah mati, jadi dia pergi menuju ke ke tempat dunia orang mati. Nah, di perjalanan itu ya, jadi dia harus bukan daftar ya, harus ya seperti ini laporan gitu, laporan saya udah sampai nih, seperti itu. Nah, di perjalanan menuju ke tempat yang orang mati itu ada banyak setan-setan yang tukang jaga itu. Jadi dengan kasih uang itu supaya setan-setan yang tugas jaga itu dapat sogokan, dapat suapan, begitu ya, supaya orang itu bisa cepatlah selamat sampai ke tempat kumpulan orang mati itu. Yang kedua, bahwa orang Chinese percaya bahwa dengan membakar uang ya untuk berikan kepada orang yang sudah mati, jadi supaya orang yang sudah mati itu di dunia yang lain ya, itu ya, di dunia yang lain dia ada duit ya, bisa pakai, dia bisa beli makanan, dia bisa beli ini, bisa beli itu ya, jadi bakar duit nih, duit kertas, jadi supaya yang di sono bisa pakai, begitu. Yang ketiga, dengan membakar uang itu artinya dengan uang itu menyuguhi ya, disuguhi itu roh-roh nenek moyang yang sudah mati, ya, dikasih duit begitu, mengharapkan supaya mereka bisa memberkati keluarga yang masih hidup, yang masih ada di dunia ya, supaya bisa memberkati dan melindungi yang udah mati nih, rohnya nih, supaya bisa ngelindungin orang keluarganya yang masih hidup di dunia. Nah, itulah sebabnya makanya bakar duit begitu. Nah， 烧纸钱呢，在华人民间的信念里面还有2个目的ya. Jadi membakar uang di dalam kepercayaan rakyat ya, kepercayaan rakyat orang-orang Tionghoa masih ada dua tujuan lagi kenapa mau bakar itu. 就是说让死了的人啊，已经死了的冤亲债主收到钱，就不干扰在阳间的人，以及让冤魂孤魂获得施舍有安息。Selain 3 poin yang tadi itu, ya, membakar uang juga masih ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama supaya orang yang udah mati, ya, tetapi masih ada yang dulu dia masih hidup tuh ya, waktu dia hidup dia memberikan utang kepada orang, belum dibayar utangnya, dia udah mati nih, ya, yang ngasih utang. Nah, jadi dia nggak sudi dong, dia nggak kamguan dong, dia kan, dia nggak kamguan, ya. Nanti dia bisa macam-macam nih, dia bisa kerjain nih, kamu utang saya loh ya, belum bayar ya, atau gue datengin gitu loh. Nah, jadi dibakarin uang, ya, dibakarin uang supaya
orang yang udah mati, yang duitnya belum dibayar itu sekarang udah ada diganti nih, dibayar nih gitu. Ya, jadi jangan ganggu-ganggu yang bekas dulu utang kamu begitu. Ya. Yang kedua tujuannya yaitu dengan membakarkan uang kertas itu ya, supaya roh-roh orang mati ya yang kesepian gitu ya, yang matinya ada banyak masih banyak unek-unek gitu ya, itu dengan membakarkan uang itu dia dikasih sedekah. Jadi kamu tenang aja dah, kamu tenang, ini dikasih duit gitu ya, supaya ada perhentian. 那亲爱的弟兄姐妹，当我们信靠主耶稣基督为救主，并接受主耶稣和他的教训的时候呢，我们应该放弃民间信仰的世界观和鬼灵观，因为圣经的真理对死后的世界和灵界有很清楚的启示，使我们得到答案，使我们有平安，有盼望。Saudara sekalian, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, terima pengajaran Tuhan Yesus, saudara, kita harus melepas. Ya, kita harus melepaskan kepercayaan-kepercayaan yang tadi kita bicarakan itu. Ya, melepaskan kepercayaan yang tidak ada dasarnya. Kita juga harus melepaskan pandangan dunia, ya, pandangan dunia orang mati, ya, pandangan tentang mengenai roh, mengenai setan yang tadi dibicarakan itu, ya. Karena Alkitab sudah memberikan petunjuk yang jelas sekali, ya, terhadap orang yang sudah mati, setelah mati bagaimana, terhadap dunia orang mati, ya, sudah ada penjelasan-penjelasan yang sangat nyata, sangat jelas sekali. Jadi kita sudah ada jawaban-jawaban yang menyejukkan hati kita, jawaban yang memberikan kita damai sejahtera dan pengharapan. Ada dua poin ya yang harus kita perhatikan di sini. 这有两件事情，上帝给我们的指示。第一呢，就是说人死了以后，或人死了就变成死人，不是变成鬼。人死绝不变成鬼，人是上帝所造的。上帝造亚当夏娃的时候，上帝是按照他自己的形象造人。所以被造的人在还没有犯罪以前，人有神的尊贵、公义、良善以及永恒的形象。人的生命不在于人的生命是在乎上帝。我们今生依靠上帝，我们死了以后呢，我们归回到上帝那里。记得。人是神所造的，当我们离开世界的时候呢，我们就回到上帝那里，不变成鬼。人是人，鬼是鬼，上帝的创造各从其类啊。鬼是什么呢？鬼，圣经告诉我们说，鬼就是堕落的天使，要迷惑世界上的人离开真神，离开真理。这是启示录12章第9节给我们看见的。这些借着罪恶支配世界上的人的污鬼邪灵啊，已经被从死里复活的耶稣基督所打败。耶稣基督从死里复活，已经打败了那些污鬼，那一些邪灵。在世界末日的时候，所有堕落的天使都将被丢在地狱的火湖里面，昼夜受痛苦，直到
永永远远。启示录20章第10节说，那迷惑人的魔鬼被扔在硫磺的火湖里面，就是兽和假先知所在的地方，他们必昼夜痛苦，直到永永远远。Saudara, ada 2 hal yang kita harus perhatikan. Manusia setelah mati tidak berubah menjadi setan. Manusia mati, ya jadi orang mati, bukan jadi setan, saudara. Pada awalnya Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa menurut peta dan teladannya. Allah adalah hormat, adil, baik. Maka manusia yang Allah ciptakan, Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa ya. Jadi manusia juga ada kemuliaan, ada kehormatan Allah, ada keadilan, ada kebaikan Allah, saudara. Jadi kita diciptakan oleh Allah, hidup kita itu 100% bergantung kepada Allah. Jadi setelah manusia mati, manusia kembali ya, manusia kembali kepada Allah. Ya, manusia kembali kepada Allah. Bukan jadi setan. Yang percaya kepada Tuhan kembali ke Tuhan. Yang tidak percaya kepada Tuhan ke neraka. Kalau tidak mau ikut Tuhan. Tapi yang mau ikut Tuhan melalui pertobatan, terima Tuhan Yesus. Jadi setelah orang Kristen mati, ya, kembali ke Sang Pencipta. Nah, setan itu apa? Setan itu adalah malaikat yang murtad. Ya, malaikat yang murtad ini, setan-setan ini mau menyesatkan manusia di dalam dunia supaya menjauh dari Allah Sang Pencipta. Menggiur, menyesatkan manusia supaya tidak mau terima kebenaran firman Tuhan. Itu di dalam Wahyu 12 ayat 9 berkata seperti itu. Jadi saudara, setan-setan, roh-roh jahat yang mau mengatur, menguasai manusia, itu sudah dikalahkan oleh Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus sudah menggempur, sudah mengalahkan ya setan-setan, roh-roh jahat yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pada hari kiamat, pada masa kiamat, semua malaikat-malaikat yang murtad itu, setan-setan itu akan dicampakkan ke dalam lautan api. Siang dan malam mereka akan sengsara. Itu dicatat di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 10. Saya bacakan. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang. Binatang itu di sini binatang bukan binatang biasa ya, yang melambangkan kuasa setan ya, yang dinyatakan manifestasikan melalui binatang ya. Ada kambing ya, ada kambing yang ada tanduknya itu. Kalau kita lihat di barbar ada itu ya, tanda-tanda itu. Nah, jadi mereka itu dicampakkan ke lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan tempat nabi palsu ya. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. 第二呢，第一说人死了不会变鬼。第二呢，人死了以后没有轮回，就说死了以后，再回来再做人，或者是你以前是坏人以后就做牛做马，没有这样的轮回。他的灵魂呢，
也不会留在坟墓里面，他的灵魂也不会留在这个祖宗的那个牌位上。人死了以后呢，他的灵魂就是灵魂的永恒的去处已经定了呀。人人都有一死，死后却有审判。凡是在今生已经借着悔改认罪诚心接受耶稣基督在十字架上的救恩，为他赎罪，相信耶稣基督为他死，相信耶稣基督为他复活啊。那么他死了以后呢，就回到上帝那里啊，他的灵魂就回到上帝那里。等到末日的时候，耶稣基督再来，末日的时候，他要得着复活的身体，和耶稣一同作王，管理审判这个罪恶的世界。那么凡是在今生拒绝耶稣基督救赎的福音，他不要接受耶稣基督赦罪的福音，在死以前呢，在他还活着的时候，他没有跟神和好没有跟神借着耶稣基督与神和好，那么呢，他死了以后呢，他就没有办法回到耶稣基督所预备的天家。主耶稣基督曾经安慰门徒说：“你心里不要忧愁，你们信神也当信我，因为在我父的家里有许多的住处，我为你们预备的。有一天你们离开世界，你们可以回到那个住处。但是呢，没有跟随耶稣基督的人，当然就不能够进到耶稣基督已经预备好的天家。反过来说，反而要受到公义的审判，因为罪的工价就是死，他罪还没有解决，所以在死后呢，他要受到审判，进到阴间受到痛苦，在那里呢等候末日，等到末日复活复活要被丢在地狱的火湖里面。因为在约翰福音第5章第29节告诉我们说，行善的复活得到生命，作恶的也复活。复活以后怎么样？复活就要受到刑罚。Saudara sekalian, poin yang kedua, yang pertama tadi dikatakan manusia kalau udah mati nggak jadi setan, orang mati aja begitu. Ya. Yang kedua, setelah manusia mati tidak ada yang namanya inkarnasi. Ya, orang Chinese kan percaya kalau kamu masih hidupnya baik, nanti kamu udah mati, inkarnasi, hidup lagi akan jadi orang, begitu. Tapi kalau kamu waktu masih di dunia, kamu jahat nih ya, kamu udah mati, nah nanti kamu hidup lagi, mungkin kamu nggak jadi orang, kamu jadi binatang. Itu inkarnasi. Saudara, di dalam Alkitab kasih tahu kita nggak ada inkarnasi, saudara. Ya, jadi manusia yang udah mati, rohnya itu tidak gentayangan di kuburan, nggak di situ. Ya, roh orang mati nggak ada di kuburan, saudara. Yang ada di kuburan setan. Ya, jadi rohnya orang mati itu, rohnya nggak ada di kuburan, juga tidak ada di papan nama, ya, di papan nama di tablet, ya, di papan nama orang mati yang biasanya ditaruh di meja abu. Ya, di meja abu, di orang Chinese tuh ya, di meja abu kan ada papan, ya, ada tablet, namanya siapa-siapa di situ ya. Oh, di situ ada rohnya. Enggak, saudara, enggak ada. Itu cuma tulisan saja. Jadi orang kalau sudah mati, ya, ada tempat dunia orang mati. Enggak kata, oh rohnya itu gentayangan di mana-mana. Enggak ada, saudara, enggak ada. Yang ada itu setan sekali lagi. Ya. Jadi Alkitab berkata setiap manusia itu ada satu kematian dan setelah kematian ada penghakiman. Saudara, bagi manusia, jikalau kita masih hidup, semasa dia masih hidup, dia mau rekonsiliasi dengan Tuhan, dia mau mengakui dosanya, dia mau bertobat, terima Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah Bapa datang ke dalam dunia, khusus mati di atas kayu salib, ya, untuk menebus dosa-dosa kita, menanggung
Ya, hukuman dosa yang kita nggak tahan, kita nggak bisa tanggung, Tuhan Yesus sudah menanggung. Dia mati di atas kayu salib bukan karena dosa kesalahan dia, tetapi untuk menanggung akibat dosa saudara dan saya. Saudara, kalau kita semasa masih hidup, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, setelah kita meninggal dunia ini, saudara, ya, jiwa dan roh kita kembali ke Tuhan, tubuh kita itu tunggu nanti waktu Yesus datang pada kali yang kedua, dibangkitkan bersama-sama, ya, dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, Yohanes berkata di dalam Injil Yohanes dikatakan, mereka yang berbuat baik, ya, mereka yang berbuat baik akan, yang udah mati ya, akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Dan mereka yang berbuat jahat juga dibangkitkan. Dibangkitkan untuk apa? Dibangkitkan untuk dihukum dan dicampakkan ke dalam lautan api. 所以弟兄姐妹，因此在基督教的世界观里面，人死了以后不能够再和世上的人有什么来往关系。刚才我们不是读了路加福音吗？那个财主已经死了，什么？在阴间里面，拉撒路也死了，在亚伯拉罕的怀里面，在乐园里面。所以呢，财主要求亚伯拉罕叫拉撒路回到阴间，回到人间，告诉他的5个弟兄，你不要来到这里，我已经很痛苦了，你不要来，你好好的信主。亚伯拉罕说不能够，不能够，不要说到人间，你跟我之间呢，死人跟死人中间，已经信耶稣的死人跟还没有信耶稣的人地方都不一样，何况是到阳间，何况是到人间，不能够的。亚伯拉罕说，你不要担心，他们在世界有摩西的律法，有圣经啊，有圣经有先知的书，他们可以信主。但是那个财主说不是，如果有一个从死里面复活的人回到我的家人，告诉他们相信。亚伯拉罕说不，如果他们不相信神的话，就算说一个从死里面复活的人告诉你的兄弟，他们也不会相信。所以从这里给我们知道，已经死了的人啊，人死后不能够再跟世界上的人有任何的来往，不能够，不能够。人死了以后也不能够接受人还活着的人给他们的东西，给他们吃的啦，给他们钱啦，完全不能够。死人的世界跟活人的世界完全隔开了啊！所以当然也不能够对已经死了的人，也不能够到世界上来害活人。好像刚才说的哦，有人死了啊，人家还欠他的债还没有还啊，就死了哦，我死了以后我去害你，不能够的，不能够。已经死了的人有他的地方，有他的地方。没有相信耶稣的有他的地方，在那里受苦很热。信耶稣的人跟神在一起，所以这是圣经给我们的看见。Saudara, di dalam pandangan dunia agama Kristen memberitahu kepada kita di dalam Alkitab, manusia yang sudah mati enggak ada hubungan, ya, enggak bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup yang di dalam dunia. Tadi kan bilang ya, ada orang ya, dia dulu kasih orang utang, ya utang belum bayar, dia udah mati gitu ya. Wah, dia nggak sudi dong, nggak tangguhan dong. Wah, nanti dia datang ya, dia apa ya, dia kacau-kacauin orang. Nggak bisa, saudara. Dan juga nggak bisa yang sudah mati itu nggak bisa menerima duit, makanan, pakaian, ya dari orang hidup. Itu lihat orang-orang Chinese ya, suka bakar mobil, kertas-kertas, mobil-mobilan dari kertas, ya kapal terbang bakar dari kertas begitu, ya dibakar supaya bisa dipakai. Nggak ada, saudara. Dunia orang mati sama dunia orang hidup udah nggak ada kaitan, nggak bisa berkaitan, nggak bisa hubung.
Dia nggak bisa memberkati, kan ada tadi dikatakan supaya berkatin anak cucunya. Nggak bisa, saudara. Orang mati nggak bisa berkati orang yang hidup di dunia. Juga orang udah mati nggak bisa menjahatin orang yang hidup yang di dunia. Jahatin kayak ya, berkatin kayak nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Yang bisa memberkati hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Nah, saudara, ini adalah pandangan ya, pandangan dunia. Ya, pandangan dunia yang Alkitab kasih tahu kepada kita. Orang yang sudah mati bagaimana? Tadi kita sudah baca Alkitab tentang Lazarus ya, orang kaya yang sudah mati, Lazarus yang sudah mati ya. Mereka tempatnya itu berbeda, sama-sama mati. Seperti itu, saudara. 那么第二，现在我要讲一讲这个华人基督徒和复活节。Bagian yang kedua saya mau bicarakan orang Chinese Kristen ya, Kristen Chinese dengan kebangkitan Tuhan Yesus, hari kebangkitan Tuhan Yesus dengan kebangkitan Tuhan Yesus. 耶稣基督的复活是基督教信仰的核心。Kebangkitan Yesus Kristus adalah inti agama Kristen. 耶稣基督的复活是基督徒信仰的根基，信仰的基础。Kebangkitan Yesus Kristus merupakan dasar iman kepercayaan orang Kristen。一个房屋，一个建筑物根基不好，整个的建筑会塌下来。一个基督徒的信仰，如果根基不好，他整个的信仰就没有意义，就没有什么意义，就是空洞。而耶稣基督的复活就是基督徒信仰的根基。Saudara, kebangkitan Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus adalah inti kekristenan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar iman kepercayaan orang Kristen. Sebuah rumah, bangunan, kalau dasarnya itu fondasinya jelek, itu bisa rubuh, saudara. Begitu juga ya. Kalau Kristus tidak bangkit, maka dasar iman orang Kristen tidak punya dasar. Tidak punya dasar. Maka semua ajaran-ajaran, teori-teori itu menjadi zero, kosong. Nggak ada maknanya. 耶稣基督如果没有复活，整个的基督教的教导就完全失去意义。Jikalau Yesus Kristus tidak bangkit dari kematian, maka seluruh ajaran kekristenan tidak ada maknanya。使徒保罗为传福音，为了传扬基督的复活，他受了很多很多的苦，他受了很多的逼迫。Saudara, Rasul Paulus karena mau memberitakan, dia memberitakan kebangkitan Kristus Yesus, kabar baik ini, tetapi dia ditentang orang, dia mendapat banyak penganiayaan dan dia sangat-sangat disesat, saudara. 有一次他在犹太的公会受审判的时候，他说什么呢？他说我现在受审判是因为为什么我会被抓呢？为什么我会被审判呢？因为我是盼望死人复活。因为我盼望死人复活，我传扬死人复活，我被人家拒绝，我被人家逼迫，但是我不怕，因为耶稣基督的复活就是我的盼望，就是我的盼望。Saudara, pada suatu kali waktu Rasul Paulus diadili di pengadilan orang Yahudi ya, di pengadilan orang Yahudi. Saudara, dia bilang apa? Dia bilang, aku di hadapan mahkamah ini. Kenapa dihadapkan? Kenapa aku diadili?
karena aku berharap akan kebangkitan orang mati. Ya, Yesus bangkit dari kematian. Aku percaya, kata Paulus, ya. Dan itu menjadi pengharapan dia, juga menjadi pengharapan setiap orang Kristen. Walaupun dia ditangkap, dia disesah, bahkan dia bersedia mati. Ya. Dan dia tidak takut karena tahu setelah kematian ada kebangkitan. Dia bisa bersama-sama dengan Tuhan. Maka dia begitu setia mengabarkan kabar keselamatan Tuhan, kebangkitan Tuhan. 在哥林多前书15章32节，保罗说：“假如死人不复活，如果死人不复活，他说，那我们就吃吃喝喝吧，明天都死了嘛。” Rasul Paulus berkata di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 32. Dia bilang, jikalau orang mati tidak bangkit, nggak ada kebangkitan nih, maka marilah, ayolah kita makan-makanlah, kita minum-minumlah, kita nikmatin hidup aja, karena besok udah mau mati kok. 那么在这一节的上半节是说什么呢？哥林多前书15章第32节，那便是说到保罗为了传扬耶稣基督的福音，传扬为人类的罪死在十字架上的耶稣基督。犹太人反对，犹太人禁止保罗不可以讲这个信息，反对他，逼迫他很厉害，逼迫他很厉害。但是他很勇敢的面对，他不怕死，他面对死亡的挑战。假如没有复活的话，他何必这样受苦呢？他何必这样受苦？如果耶稣没有复活，如果他也没有复活的盼望，那么倒不如趁着今天今朝有酒今朝醉啊！虽然生命是很短暂的，但是就在这个短短的生命里面，让我享受一下吧，吃吃喝喝吧。反正我都没有希望，明天都要死了，啊，Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 32 tadi dikatakan ya, kalau orang mati tidak ada kebangkitan, maka marilah kita makan-makan, kita minum-minum karena besok mau mati. Saudara, di dalam ayat ini ayat 32 yang bagian A ya, di sana dikatakan Rasul Paulus karena dia setia memberitakan kabar baik ini, kabar baik Yesus mati buat kita, Yesus bangkit buat kita, itu kabar yang paling baik, Saudara. Ya, tapi orang Yahudi itu melarang dia, Saudara. Melarang dia, ya, menganiaya dan menangkap dia, Saudara. Ya, bahkan memenjarakan dia. Saudara, kenapa? Kenapa dia begitu berani menghadapi tantangan maut? Karena dia yakin ada kebangkitan. Kalau dia nggak yakin ada kebangkitan, maka dia bilang mendingan kita makan-makan, minum-minum lah, besok mati. Tapi ternyata Paulus nggak makan-makan, nggak minum-minum. Makan minum yang bukan makan minum biasa, makan foya-foya lah begitu. Ya, ternyata dia nggak begitu, Saudara. Kenapa? Karena dia tahu ada kebangkitan, maka dia tidak boleh menghamburkan hidupnya nyawa dengan makanlah, minumlah, mabok apa ini itu, Saudara. Ya, kenikmatan dunia. Dia nggak seperti itu karena dia tahu ada kebangkitan, Saudara. Ada pengharapan dan harus memberikan pertanggungan jawab nanti di hadapan Tuhan. 所以我们知道保罗没有过一个吃吃喝喝的生活，因为他知道他相信人死了不是完了，不是好像灯灭一了百了，不是的，不是的，还有复活，还有要向神交账，所以他谨慎自守，谨慎自守。Saudara, Rasul Paulus tidak menjalankan hidup makan-makan, minum-minum. Karena dia tahu, Saudara, manusia mati bukan seperti lampu padam, habis sudah semuanya habis. Enggak, Saudara. Setelah kematian itu, Saudara, harus memberikan pertanggungan jawab, harus berdiri di meja putih. Ya, di meja putih Tuhan. Bagaimana kamu menjalankan hidup? Ya, jadi dia hidupnya sangat berhati-hati. Dia setia kepada Tuhan, memberitakan Injil Tuhan.
使徒约翰在他的福音书里面也写到，刚才我们读了什么？行善的复活的生命，作恶的也复活，但是要定罪。Saudara, Rasul Paulus dia tahu setelah kematian ada kebangkitan. Ya. Jadi setiap orang itu harus memberikan pertanggungjawaban jawab di hadapan Tuhan bagaimana dia menjalankan hidup di dalam dunia ini, Saudara. Ya. Rasul Yohanes juga berkata, tadi sudah baca ya, di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 39. Yohanes bilang yang berbuat baik bangkit untuk hidup yang kekal. Yang berbuat jahat, ya, berbuat jahat, dosanya juga belum mendapat pengampunan dari Tuhan, ya, dia belum rekonsiliasi dengan Tuhan, dia belum bertobat, belum mengaku dosa, mereka juga bangkit, ya, namun bangkit untuk dihukum karena upah dosa adalah maut. Hanya kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus adalah hidup kekal. Masalahnya apakah manusia, apakah dia terima? Ada yang sudah terima, ada yang belum. 在罗马书8章第1节，保罗说：“但是在基督耶稣里面的就不定罪。为什么？因为耶稣基督已经替他担当罪恶的刑罚。” Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Masalahnya kamu ada di dalam, udah masuk di dalam Kristus apa belum? 耶稣基督的复活是基督徒信仰的基础。Kebangkitan Kristus adalah dasar iman orang Kristen, fondasi iman orang Kristen。我们不但相信主耶稣基督救赎的恩典，你和我也蒙召，也受托传扬着大喜的信息，让世上的人能够认识上帝所差派来到世界的耶稣基督。上帝爱世人，甚至将他的独生者赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。你信了耶稣，你的家人、你的亲戚、你的好朋友如何？ Saudara, Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar kepercayaan orang Kristen, adalah fondasi kepercayaan orang Kristen. Saudara, kita bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan saja percaya kepada anugerah penebusan dosa, kita dipanggil juga dititipkan berita keselamatan ini. Berita yang paling sukacita, berita yang paling penting, yang paling besar ini, kita dititipkan berita itu. Supaya kita bisa bagikan kepada orang lain, kasih tahu kepada orang lain. Supaya mereka juga bisa kenal juru selamat yang Allah sudah utus datang ke dalam dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, demikianlah kasih Allah kepada dunia, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal Yesus, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sudah percaya Tuhan Yesus? Bagaimana keluarga saudara, suami, istri, anak-anak saudara, orang tua saudara, teman yang paling dekat, teman baik saudara? Apakah mereka sudah di dalam Kristus? Ingat surat Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus, karena hukumannya sudah ditanggung. Saudara, bawalah teman-teman kita, orang kita kasihi, bawa mereka ke dalam Kristus, supaya penghukuman mereka ditanggung oleh Kristus. Tidak ada hukuman lagi bagi mereka. Mari kita doa. 天父上帝，我们感谢你的恩典，你爱我们，你差派你的儿子耶稣基督为我们舍身流血，帮助我们。天父，我们不但是相信你，让我们传扬你，高举耶稣基督的十字架，高举耶稣基督的救恩，让我们有一天见主面的时候，我们能够带着许多我们的家人亲戚，带着许多得救的灵魂归向主。Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Kami diberikan pengertian
konsep dunia, konsep tentang roh, tentang kematian manusia. Tuhan sudah memberikan pengajaran yang begitu terang dan jelas. Tuhan, terima kasih. Di dalam bulan April ini ada masih banyak orang-orang Chinese yang belum percaya kepada Tuhan, masih hidup di dalam ketahayulan, hidup di dalam ketakutan. Tuhan, tolong kepada kami supaya kami bisa memberitahukan mereka berita kesukaan. Manusia yang sudah mati tidak akan menjadi setan, tidak akan datang ke dalam dunia mengganggu orang, dan juga tidak akan bisa memberkati manusia yang masih hidup yang di dalam dunia. Tuhan, tolong supaya kami mengerti dan kami memberikan pengertian ini kepada keluarga kami yang masih belum tahu. Tuhan, pakai kami untuk sharing, untuk membagi berkat keselamatan Tuhan kepada orang-orang yang kami kasihi, bahkan terhadap teman-teman kami, bahkan mungkin terhadap orang yang kami belum kenal, supaya mereka juga bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 感谢上帝的恩典，把今年特别的4月份赐给我们。在4月份里面，我们有很重要的基督教的节期，就是受难节，还有复活节。耶稣基督为我们降生，耶稣基督为我们受死，耶稣基督也为我们复活。有一天，他还要再来迎接属于他的人。那些在基督耶稣里面死了的人，必要复活。这是一个大好的信息，我们应该把这个大好的信息，用各种的方法，用诗歌，用分享，用诉说，来分享给我们所亲爱的家人、弟兄姐妹，我们的喜爱的朋友们。我们唱一首诗歌，包好信息。Kita bersyukur kepada Tuhan memberikan bulan April yang khusus, yang spesial. Di bulan April ini kita ada Jumat Agung mengenang kasih pengorbanan Tuhan Yesus. Kita juga ada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, Dia mengutus Yesus datang ke dalam dunia, lahir buat kita, mati buat kita, bangkit juga buat kita. Satu hari Yesus akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Mari kita kabarkan, kita sharekan, kita berikan, sharingkan berita kesukaan ini kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan teman-teman yang kita kasihi. Kabar gembira, 包好信息